Kita rasa kita punya, ini rumah kita, ini pokok kita, ini tanah kita. Engkau nak buat apa? Wah. Okay, sebab itu kita kata Ibrahim Idham ialah orang yang, atau ulama atau sufi ataupun wali yang paling banyak mengurus hati, mengurus akhlak. Kerana kalau hati tak dekat dengan Allah, ibadahnya sakit, ibadahnya penat, ibadahnya pura-pura, ibadahnya bermusim. Saya datang kalau ceramahnya ABC, kalau D tak nak datang, tak sedap loh. Pilih pula tu. Oh, ustaz ni, alamak, ustaz ni ngantuk. Bukan ustaz yang ngantuk, kita ngantuk. Kita nak yang elok aje. Ilmu ni ada elok, ada buruk ke? Tak ada, datang je lah siapa pun. Ngantuk-ngantuk sikit pun banyak cakap apa. Betul, pilih-pilih tu letih juga. Boleh nampak. Jadi bangun balik kat kekuatan. Siapa kita? Hamba Allah. Apa yang jadi milik kita? Tak ada. Ni hanya mandi 3 kali sehari, kita punya ke ni? Jangan pinjam. Betul? Nanti pulang balik. Ini keyakinan. Sebab itu jagalah dia sebagai barang pinjam. Bila barang pinjam, jaganya hati-hati. Betul? Tangannya tak pegang yang haram, mata tak tengok yang haram, mulut tak keluar yang buruk. Siapa tak gosok gigi hari ni? Ada tak orang tak gosok gigi? Tak ada. Apa sebab gosok gigi? Bersih. Belum jadi ibadah, baru jadi tanggung jawab. Betul? Kenapa gosok gigi? Kebersihan. Betul? Betul ke kebersihan? Kalau setakat kebersihan, kita sebab apa mandi? Nak bersih. Apa sebab nak bersih? Nak ibadah. Jadi sekali lagi kita kata, kenapa gosok gigi? Ibadah ke tanggungjawab? Tadi untuk kebersihan, sekarang belum ibadah. Cepat benar tukar lidah. Boleh nampak. Bila kita bercakap dengan iman, jawapan jadi lain. Bercakap pakai otak, jawapan jadi lain. Mana ada orang tak gosok gigi? Walaupun tak solat, dia gosok gigi. Perompak lanang gosok gigi, betul tak? Jadi sekarang ini kita tidak hanya jalankan tanggung. Siapa masak sendiri angkat tangan? Semua masak sendiri. Yes. Kadang-kadang je. Ada orang kadang-kadang, ada yang buat hari-hari. Betul? Betul. Apa sebab puan masak apa? Yang angkat tangan tadi tu. Apa sebab masak? Tu saya tolong. Bawah datang tak ada orang tolong Sebab apa masak? Jawab dengan ikhlas. Salah tak apa. Saya tengok jam ni. Nak makan. Betul? Nak makan. Kenapa masak? Nak makan. Jadi masak kerana siapa? Kerana perut. Ya Allah. Tadi kata masak kerana nak makan. Cuba benar okay. Maka masak kerana nak makan, dia jadi tanggung jawab. Kenapa masak? Nak makan. Allahnya di mana? Sebab itu lepas masak penat. Betul? Saya masak sebab anak dan suami nak makan. Balik-balik suami kata saya dah makan. YB belanja. Apa puan rasa puan? Marah, geram. Ada. Tapi sakit tak hati? Kalau dah makan, kenapa tak telefon saya? Kami makan Maggi je, tak payah masak. Faham? Nampak tak? Sebab kita buat kerana kita buat kerana manusia. Kita tak buat kerana Allah. Sebab itu Allah kata, kalau kamu buat kerana manusia, bergantung dengan manusia, mengharap dengan manusia, kamu akan jumpa namanya kecewa. Jadi ubah. Saya masak kerana Allah. Jadi ibadah. Kau makan tak makan, nombor 10. Esok simpan masuk freezer. Betul ke tidak? Kenapa nak bengok-bengok? Ya. Takut cakap. Dosanya bertambah.
penatnya bertambah. Sebab kita tidak masak dengan iman. Kita masak kerana orang, kita masak bukan kerana Allah. Jadi masaknya tak sedap. Tapi kalau masak kerana Allah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, ya Allah, jadikan makanan ini sedap, ya Allah, jadikan suami aku jangan barang, jadikan anak aku masuk syurga, jadikan anak aku terang hati, jadikan mak aku, jadikan. Bahagia tak? Boleh nampak. Sebab itu kita kata ada energi, ada aura, ada vibration. Okay, kalau pun tak suka saya, vibrationnya sampai tak. Kalau kita tak suka orang atau orang tak suka kita, tiba-tiba kita tak pernah jumpa, tapi kenapa kau tak tegur dia? Dah tak berapa nak selera. Macam tak ngam dengan saya. Sebab itu pilih tempat duduk, kau timbas sebelah, kau duduk sebelah kau. Sebab kita nak duduk dengan orang yang energinya sama, yang kenal kita. Aku tak nak duduk sebelah orang tak kenal. Betul ke tidak? Vibration dia, energi dia, aura dia tak masuk. Sebab kita busuk hati. Kita tak suka dia pasal apa? Dia tak suka kita tu dia punya pasal. Tapi saya tak boleh tak suka dia. Faham tak? Jadi energi kita positif ke negatif? Kalau kita suka dia, lantaklah pakai baju macam mana pun. Separuh ke suku ke, ya Allah, bagi dia banyak sikit baju, ya Allah, bagi dia saiz besar sikit, ya Allah. Allah datang musik pakai begini. Esok dia datang lagi tak? Tak datang. Boleh nampak ni. Ini yang menyebabkan kita masuk neraka, ada gosok gigi ni. Tapi sebab gosok gigi nak sehat, nak bersih, bukan gosok gigi kerana ibadah. Ya Allah, putihkan perkataan yang keluar daripada mulut aku. Bagaimana kau putihkan gigi aku? Nak giginya putih, perkataannya tak putih. Oi, pergi mana? Lama tak nampak. Engkau tak nampak aku ada. Lagi kenal, lagi kasar. Jadi anak jadi meragam, tak tahu mak aku ni cakap elok ke tak elok ni. Nampak ada. Kenapa kasut? Oi, sini dah. Saya kata kenapa panggil oi? Oh, itu kabar lama saya. Kami ni dah biasa-biasa kamcing. Astagfirullah. Patutnya lagi kamcing, lagi santun, supaya anak belajar. Dengan suami, oh minumlah, ha, kata nak minum. Ni ha. Apa lagi? Atas meja ambil je lah. Tapi kalau orang datang, silakan. Pening air yang dah kena terbalik, dah kena tegak semua. Tak masuk video kan. Contoh. Nampak nak kenapa berbeza? Layan anak orang dengan layan anak kita, kenapa berbeza? Kita kasih tu anak kita, kita terlupa itu amanah dari Allah. Suami ada lembut sikit. Tapi kalau suaminya gegasi, oi. Sama-sama, oi, dia lempang saya pun lempang dia. Dia tumbuk saya pun tumbuk dia. Ada. Klien jangan main-main. Dia ingat saya kecil ni, saya tak kuat ke? Sudahnya lebam-lebam. Siapa yang lebam-lebam? Kita, sebab daging kita tak kental macam daging lelaki-lelaki. Akhirnya saya pergi doktor, dapat surat. Macam kuat sangat. Saya geram. Dia senang tumbuk saya pun alah, agak-agak lah. Contoh, jelas tak nak bagi tahu siapa kita aja ni. Kita ni dekat ke tidak dengan Allah? Kita ni merasa banyak tak kali sebut Allah? Betul? Jelas. Allah di mana? Jantung anda di mana? Dekat dengan duit ke dekat jauh dengan duit? Jauh. Ingat ni, ada orang duit yang kena rompak, baik yang tersamun. Rumah masuk berjuri, ambil bakul emasnya. Saya ada kawan tokoh mental. Pergi, dia melancong ke luar negara, tinggal bakul apa emas pusaka. Balik 6 bulan cuti. Sedih sebab emas hilang. Tinggal dengan orang gaji, orang gaji buka lah pintu. Tingkap tak pecah, pintu tak pecah, macam mana barang saya boleh hilang?
Baguslah tu orang buka pintu lah. Siapa tinggal orang gaji je? Oh, dia pun bergaji-gaji lah. Nampak ni kekuatan. Kita sayang harta ni, tapi tak sayang tangan yang berdosa ni. Tak sayang mata kita yang nak bawa jumpa Allah ni. Tengok macam-macam muah-muah. Jaga-jaga selfie-selfie, jual-jual muka. Oh, bukan semua orang suka kita. Bukan kita cantik sangat. Tapi mati-mati. Oh, jom. Tak muka macam mana entah. Okey, bukanlah marahnya kecil hati belakang. Doktor tak nak selfie lah. Tahu dah. Bukan itu tujuannya. So jaga apa ni yang kita selfie. Nak simpan gambar. Bukan nak jual gambar. Nanti WhatsApp ya, WhatsApp. Betul tak? Lepas tu nak buat apa gambar tu? Tak buat apa pun, ujungnya terpenuh. No more space. Apa buat pada gambar? Delete. Ke depan. Bodoh ke tak pandai? Nampak tak? Segala benda nak digambar. Ya Allah, nampak tiang elektrik gambar tak, ada orang yang pengen. Nampak bas lain sikit, pasar lain sikit. Ya Allah, bangunan lain sikit, pokok lain sikit, semua gambar. Lepas tu no more space. Tak boleh lah Datuk macam ni. Yang penting-penting je lah. Muka dah cantik, dah tak payah nak simpan-simpan gambar orang. Sebab kita tak tahu orang tu amanah ke tidak dengan gambar kita. Bayangkan gambar-gambar kita tu kutuk orang tak pasal-pasal, kita dapat, dia dapat. Ya Allah, ini nama Dr. Rubian. Ya Allah, lasernya. Dia datang kat surang kau lah. Tak sakit perut kita. Saya dapat pahala lah. Awak kan dapat dosa. Tunjuk gambar. Tahu doktor dia datang masjid kita. Ya Allah, dia ni memang laser gila. Bagi dosa ke orang tu. Memang saya laser, buat macam mana? Kau tidak tak nampak, kau tidak tak masuk, kau tidak tak rasa, kau tidak tak berubah. Kita bukan dah ilmunya, nak berubahnya. Siapa pergi umrah balik tak berubah, kosong umrahnya. Siapa pergi haji tak berubah perangainya, tak berubah perkataannya, tak berubah ibadahnya, tak bertambah baiknya, kosong, melancong. Sebab itu berapa ramai orang pergi umrah. Ni cuti sekolah, siap kau. Macam pergi orang yang pergi haji, punya ramai anak halu. Angkut dia semua sebab duit banyak. Tapi bagi tahu tak kita pergi umrah untuk apa? Apa yang nak diubah? Ini contoh, ni pengalaman bawa grup-grup pergi umrah Mekah Madinah. Geram tanah ni, takut sangat. Baru sampai airport Jeddah je. Asal lama sangat doktor. Mana dia? Sampai ke air zam-zamnya mana? Oh Allah, saya pun tak ada air zam-zam awak. Tunggulah, kan dalam perut kapal terbang. Bukan saya janji. Kenapa tak janji sendiri tadi? Sakit perut tak jawabnya? Dosa tak jawabnya? Dosa jerkau orang macam, ya Allah. Baru sampai Jeddah saja dah cicir dah semua. Ini pengalaman. Dalam bas dia cicir dah. Kenapa tak duduk? Tadi saya duduk depan, lepas tu dia pula duduk. Saya kata duduk lah, mana ada kosong. Sampainya sama. Punya otak ni tak dapat apa falsafah untuk pergi umrah. Apa dapat sa'i, apa dapat tawaf. Ni kekuatan. Kalau pergi saja buat nonai. Memang semua orang boleh buat. Tapi ujungnya apa? Bawa tak tawafnya balik rumah? Bawa tak sa'inya balik rumah? Tak. Sama ke empatnya? Sama je ibadah malahnya, sama je malah baca Qurannya. Apa yang berubah? Tapi sebab banyak duit, pergi aja. Pergi, no problem. Cuba sponsor orang lain pula. Okay. Kalau orang tu dapat umrahnya yang mabrur, kita free dapat. Contoh, kata orang kaya. Tak sederhana. Jelas? Maka kekuatan pertama yang kita nak, rasa Allah sangat dekat. Rasa Allah tak pernah tinggal kita yang banyak tinggal Allah, kita yang banyak lupa Allah, kita banyak terima kasih dengan suami, dengan anak-anak, tapi sikit terima kasih dengan Allah. Sebab itu dari hari esok bangun tidur pegang kepala ni, ya Allah itu aku bersyukur ya Allah selama hari ni otak aku normal ya Allah, aku tak pernah bersyukur dengan hadiahmu ini ya Allah, dari hari ini sampai mati.
Aku nak bersyukur ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kamu bagi aku telinga dari kecil sampai sekarang masih dengar ya Allah. Tapi aku tak pernah bersyukur ya Allah dengan telinga yang ada ini ya Allah. Aku teringat aku dengar yang kotor-kotor, aku tak dengar ya Quranmu. Aku tak dengar YouTube ceramah-ceramah ya Allah. Aku dengar handphone ya Allah. Nangis. Mesti nangis. Engkau bagi aku mata ya Allah. Aku celik dari dulu sampai sekarang, tapi aku tak melihat kehebatanmu. Aku tak rasa engkau dekat. Aku tak rasa segala nikmat yang kamu bagi ini sebagai nikmat ya Allah. Tak ada sehari pun tak nampak, tapi bersyukur tak dengan mata. Jaga tak mata tengok apa-apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tengok aja, tak kisahlah. Mata aku suka aku lah. Yes. Betul tak? Pegang jantung ni ya Allah ya Tuhan. Dari dulu sampai hari ini jantung ni belum pernah berhenti ya Allah. Bermakna Engkau belum pernah tinggalkan jantungku ini ya Allah. Aku dari hari ini sampai mati aku nak bersyukur denganmu ya Allah atas jantung ini. Mudah-mudahan aku dimatikan dalam keadaan bersih suci ya Allah. Mana tak nangis bangun pagi? Mana tak nangis lepas sujud? Subuh-subuh bertawakal dengan Allah tanpa mata. Jangan tengok dunia dulu, tengok kitab dulu. Tengok Al-Quran dulu, tengok hadis dulu. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Itu tanda kamu rindu dengan Allah. Kamu nak sebut nama Allah. Ini masalah yang sedang melanda umat Islam. Atas sejadah rasa ada Quran, alam masjid rasa ada Quran, luar masjid, luar sejadah, entah ke mana pergi Allah. Boleh nampak? Apa dia? Ni kekuatan yang nak dibangun. Dari hari ini, bawa dia di mana saja. I am with you. You are with me. So please obey. Tolong bangun saya. Tolong uruskan saya. Ya Allah, ya Baring, Kau yang maha mengurus. Aku tak mampu urus diri aku. Jangan lepaskan aku walaupun sesaat. Ya Allah. Ya Hadi, Kau yang memberi petunjuk. Sebab itu nama-nama Allah 99 itu mesti lekat dalam darah, dalam daging. Kerana semua nama itu adalah ayat-ayat yang membantu kita untuk rasa dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Wahab, Kau yang maha memberi ya Allah. Kau bagi aku airnya tapi dia tak cakap boleh minum ke tidak ya Allah. Contoh, betul ke tak? Ada orang hidang kuih di hidangnya, bila nak suruh jemput makan ni? Betul? Dia tu dia tadi dah hadir dah ni. Ini untuk doktor. Okey, baru dapat lesen betul. Baru boleh minum betul tak? Contoh, tak adalah saja. Ialah tidak pegang tangan kami ya Allah. Aku tak tahu selama hari ini tangan aku ni paling banyak jasa, tapi aku tak pernah bersyukur ya Allah. Aku tak boleh bayang hidup aku kalau tak ada tangan ya Allah. Tapi terlalu sikit tangan ini memberi, terlalu sikit tangan ini buat baik, terlalu sikit tangan ini menerima, terlalu sikit ya Allah. Aku jaga anak aku dengan tangan ini, aku jaga suamiku dengan tangan ini, aku membaca dengan tangan ini, aku menulis dengan tangan ini ya Allah, aku masak dengan tangan ini ya Allah. Tapi aku tidak bersyukur ya Allah. Bila kamu bersyukur, pasti aku tambah kebaikan. The more you give, the more you get. Aku nak jadi tangan yang di atas ya Allah. Aku tak nak jadi tangan di bawah semua hidup ya Allah. Dia pun RM1. Berapa ramai kita bersyukur dengan ni? Masih boleh jalan ni. Dah tak boleh jalan, so insyaAllah Datuk, syukur alhamdulillah. Masih boleh duduk, masih boleh meloncat, tak bersyukur pun. Mata masih boleh nampak, tak kisah pun. Kena kerja manis. Doktor, saya sekarang tak nampak dah doktor. Saya kencing manis, baru nangis. Masa nampak tak nampak hebatnya Allah. Tak tengok ni, alam ni ciptaan Allah. Milik Allah, satu pun tak ada milik kita. Tapi kita kedekut macam nak mati. Betul atau tidak? None of us, alau pokok tu yang kita tanam, walaupun kuih tu yang kita buat, it's not yours. Yang kamu buat belum tentu kamu telan. Yang kamu tanam belum tentu kamu makan. Sebab itu makanlah, tanamlah kerana nak sedekah ya Allah. Tuhanku, jadikan pokok ini berbuah untuk aku sedekah ya Allah. Burung makan, orang makan, tukang kebun ambil, apa ambil, tukang ambil sampah ambil, silakan. Walaupun dia makan burung, walaupun dia makan manusia, walaupun dia makan ulat, tetap namanya sedekah.
Sedekah tapi jangan sih. Ini aku yang tanam. Contoh. Jadi dari hari ini everything in your house is not yours. Sebab tu Ibrahim Idham kata apa? Kamu boleh buat maksiat kalau kamu tidak guna rezeki Allah. Kalau kamu tak makan rezeki Allah. Boleh. Dalam dewan ni kita boleh bernafas sebab apa? Ada apa? Ada udara. Dalam udara ada apa? Oksigen. Apa oksigen bagi kat kita? Pernapasan. Ada jawapan lain? Apa oksigen bagi kat kita? Selain pernapasan, oksigen jadi pernapasan. Setuju? Ada jawapan lain? Kehidupan. Oksigen bagi kehidupan. Setuju? Betul? Betul. Jangan memang cakaplah betul tapi takut pula. Teruk doktor ni kan. Segah-segah kita. Kok ngantuk-ngantuk jugalah macam mana. Betul? Segah-segah macam ni pun kena dapat tiang tidur juga. Sebab bapa iblis dalam perut dah. Okay. Rumah mana paling banyak oksigen? Rumah? Rumah sakit. Oksigen paling banyak kantongnya di hospital. Betul ke tidak? Oh, tak tahu pula jawapan. Tak sangka. Doktor ni main gitu kan. Dia ada 10.30 dah. Okey. Kenapa ada kematian di hospital? Ada tangki oksigen ada 4 lori. Tak. Apa sebab mati? Ajal. Tadi oksigen bagi apa? Nampak tak? Nampak tak sesatnya kita? Nampak tak salahnya kita? Nampaknya cerai tak kita dengan Allah? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Kenapa kata oksigen bagi kehidupan? Ini jawapan anda sekalian tadi. Apa oksigen bagi kat kita? Kehidupan. Pernapasan. Tak yakin. Keyakinan hilang dengan Allah. Oksigen tu makhluk, udara tu makhluk. Mana boleh makhluk hidupkan makhluk? Ni yang nak kena baca pakai pakai hati, bukan pakai logik. Inilah yang kita ajar pada anak. Betul atau tidak? Jangan main hujan, nanti demam. Demam kena hujan. Hujan tu apa? Rahmat Allah yang turunkan. Kenapa boleh demam? Nak tak hujan pun demam juga. Kita duduk rumah demam juga. Betul ke tidak? Jangan putus hubungan dengan Allah. Tadi bila anda bercakap, bila puan-puan kata oksigen bagi kehidupan, putus hubungan dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Balik-balik zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kerana oksigen tidak boleh menghidupkan. Sebab itu di hospital ramai orang mati. Kerana yang matikan siapa? Allah. Kalau yang matikan Allah, siapa yang menghidupkan? Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kita hidup kerana siapa? Saya hidup sebab makan dah suplemen, bagi exercise, makan protein, makan segala benda gajah rimau. Sebab itu saya nampak muda. Nampak ke? Konon. Makanlah apa pun, hasilnya apa? Allah yang tentukan. Betul tidak? Sebab itu keyakinan adalah kunci untuk ilmu bantu kita. Ini keyakinannya masih longgar-longgar. Banyak sekeru nak kena ketat. Ada orang tengok jam dah. Betul lah, saya pun tengok jam juga. Kita tengok jam, tandanya apa? Bila nak habis? Okey. Jelas? Siapa kita? Apa yang kita pakai? Pinjam dari Allah. Jangan saya pakai tudung merah. Jangan main-main. Saya kalau pakai tudung merah nak gambar lawa. Lawa tu siapa bagi? Allah. Tudung siapa bagi? Allah. Mati esok pakai tudung merah ke tudung itu? Tak pakai dah. Jadi jangan bangga-bangga. Kita bawa tudung yang kamu sayang tinggal. Jubah yang kamu beli mahal tinggal. Dubai ke apa ke tetap tinggal. Kelik-kelik tak kelik tinggal. Betul tidak? Maka sekali lagi bangun keyakinan hari ini kita belajar who am I.
Siapa aku? Kalau aku tak punya apa-apa, kenapa sombong? Bumi aku pijak bukan bumi aku, kenapa nak sombong di bumi Allah? Ada apa? Wah, dagu naik tau. Ya. Nak apa? Datang orang kat gate, ada apa? Oh, alah sombongnya. Tante yang datang tu malaikat. Ada apa? Pakai baju cantik ni minta sedekah. Di rumah saya ada ke Ahad yang datang pakai cantik macam saya. Assalamualaikum, saya minta sedekah. Terus tawarkan, bagi tahu jawatan saya minta sedekah. Apa pakai cantik sangat tapi minta sedekah? Saya hari lain kerja kedai makan. Hari Ahad kedai makannya tutup, jadi saya minta sedekah. Kalau tengok baju tak nak pakai, tak nak bagi yuk. Ni baju orang bagi, salah tak? Orang bagi kat dia, jadi bila nak pakai? Dia macam pakai macam nak bagi orang kahwin, tapi datang kat gate kita nak minta sedekah. Kita rasa macam mana? Ya Allah, pakai punya lawa, tapi pergi di rumah orang minta sedekah. Pahala ke dosa? Dosa buruk. Habis semua ibadah. Jangan dalam masa 1 saat Allah boleh telan semua ibadah kita. Sebab tak rasa ini bumi Allah, tubuh ini pinjam dari Allah, anggota ini Allah yang punya, pinjam. Aku nak pulang besok, bersih ke tidak? Nak dipulangkan dalam keadaan bersih ke kotor? Adakah tangan ini akan tarik kita ke neraka? Adakah mata ini akan tarik kita ke neraka? Adakah otak ini akan tarik kita ke neraka? Kerana aku tak pernah fikir pasal akhirat. Aku fikir dunia je. Dalam kepala otak saya mikir aku nak hidup, bukan fikir nak mati. Sebab itu fikiran boleh mendorong kita untuk lupa akhirat. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Saya nak jadi hamba Allah. Bila hamba Allah, dia tengok banyak-banyak ke mana. Dia harus melihat ke mana aku nak pergi. Aku dah jalan lama dah, 66 tahun dah berjalan, tapi ke mana nak pergi. Tapi kalau masih dalam kepala otaknya besar dunianya, akhiratnya kecil. Sebab itu yang datang kaunseling dah kena lempang-lempung pun. Jadi dah ada yang kena sepak, ada yang kena pijak, ada yang kena heret keluar. Jadi awak datang nak dapat apa? Kalau dia tak suka awak, tak sayang awak, nak tunggu buat apa? Tapi saya sayang dia. Letih ya. Sebab sayang suami besar ni, sayang Allah besar ni. Sayang dunia besar ni, sayang akhirat besar ni. Anak meninggal 3 bulan nangis. Kenapa nangis sampai 3 bulan? Redha ke tak redha anak awak dijemput Allah? Redha tapi sedih. 3 bulan nangis. Anaknya 4 yang diambil Allah nombor 2. Awak ada Allah ke tak ada ni? Ada akhirat ke tak ada ni? Ini amanah bagi pinjam je. Allah boleh ambil anytime. Kenapa awak mesti menangis? Bukan milik awak. Tapi tak belajar. Anak itu hadiah, anak itu pinjaman, anak itu amanah, anak itu pendinding api neraka, atau anak itu sumbat aku ke neraka. Yang mana satu? Sekarang semak balik syahadah anak, tengok balik Quran anak, tengok balik kepahaman anak tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang akhirat. Kalau ini tidak jelas, kita masuk, dia tak masuk. Kemungkinan kita tak jadi masuk sebab dia tak masuk. Okay, walaupun ada hadis kata kamu tidak menanggung dosa orang lain, tapi kalau dia ada kaitan dengan kita, dia anak kita. Ya Allah, itu ayah aku, mak aku, dia pergi masjid hari-hari, tapi aku dibiar tak solat. Dia baca Quran hari-hari, tapi dia biar aku tak kerti baca Quran. Jangan. Oh, sekejap, sini. Ni ada anak kamu ni. Betul ke ini anak kamu? Betul. Boleh nampak? Kamu solat, kamu nak ke syurga, anak kamu nak ke neraka. Kamu tak didik anak kamu, maka kamu juga tersumbat sama-sama dengan anak awak. Sedih tak? Mudah-mudahan kita sedihnya sekarang, bukan sedihnya dari bawah tanah, bukan sedihnya sudah jadi alam arwah, bukan sedihnya di mahsyar. Mudah-mudahan sedikit yang kita bincangkan hari ini akan membuka minda kita merasa, ya Allah, selama ini aku terlalu jauh denganmu, ya Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah yang maha dekat, ya Allah yang maha tambur, ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha lembut, ya Allah yang maha penyayang. Ya Allah, sesungguhnya Engkau hadiahkan kami ini kehidupan, ya Allah. Kau berikan kami bumi untuk berpijak, langit untuk berlindung, ya Allah. Tidak ada satu pun yang milik kami, ya Allah, tapi kami merasa ini adalah milik kami. Maka dari hari ini kami mengucapkan astaghfirullahalazim atas kesilapan kami, ya Allah, atas kecuaian kami, ya Allah, atas ketidaktahuan kami, ya Allah. Kami merasa anggota ini kami yang punya, ya Allah, tapi pinjam. Hari ini kami sedar bahawa ini adalah pinjam, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, tunjuki kami, ya Allah, asuh kami, ya Allah, agar kami mampu merasa bahawa setiap yang Kau negerakan ini adalah pinjam, ya Allah. Latih kami untuk tidak kedekut, ya Allah. Latih kami untuk tidak sombong, ya Allah, kerana kami mengaku hari ini kami hamba Allah dan akan menghadap-Mu, ya Allah, yang Kau utus sampai ke sini dan diminta beribadah. Akhirnya kami akan datang kembali bertemu dengan-Mu, ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami dengan-Mu pertemuan yang membahagiakan. Ya Allah, akhirilah umur kami dalam keadaan kami menyebut nama-Mu. Husnul khatimah sebagaimana yang Kau matikan para wali-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami kekuatan, bagi kami kesempatan agar kami dapat menambah ilmu kami lagi, agar kami merasa yakin, seyakin-yakinnya bahawa cinta-Mu melebihi semua cinta yang ada di dunia ini. Kasih sayang-Mu lebih cinta lebih besar daripada semua yang mengasihi kami, ya Allah. Sesungguhnya langit dan bumi dan seluruh isinya adalah milik-Mu. Bimbinglah kami untuk tidak terpesona dengan dunia, ya Allah. Bimbing kami untuk banyak ingat membuat bekal, ya Allah. Kami bekalkan anak-anak dengan segalanya, ya Allah. Tapi kami terlupa bekal yang akan kami bawa kembali bersama menghadap-Mu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.